Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid. Jadi insya-Allah cikgu akan sambung untuk kertas 2. Sebentar tadi cikgu Syarul Karmiza telah menerangkan kertas 1 bagaimana menggunakan cara mudah untuk mendapatkan markah, dan kali ini cikgu akan terangkan modul step yang cikgu cipta untuk memudahkan pelajar-pelajar terutamanya kelas-kelas lemah. Modul ini cikgu namakan sebagai modul step, iaitu straight to the point. Cikgu akan terangkan kertas 2 untuk bahagian A. Untuk makluman pelajar-pelajar, modul step ni cikgu cuba untuk pelajar-pelajar mastery knowledge ataupun kita memberikan pengayaan ataupun penguasaan dari segi setiap tajuk ataupun setiap soalan. Contohnya soalan bahagian A, pemerhatian. Cikgu akan berikan 2-3 soalan ataupun lebih soalan agar pelajar-pelajar nanti selain daripada menguasai, mereka ataupun pelajar-pelajar sudah tahu macam mana untuk menjawab soalan-soalan daripada soalan pemerhatian. Begitu juga dengan soalan inference. Cikgu akan pastikan pelajar-pelajar menguasai topik itu, barulah pergi ke topik seterusnya. Itulah dinamakan modul step ataupun straight to the point. Baik, mari kita mulakan soalan yang pertama dalam bahagian kertas 2, bahagian A. Soalan pertama iaitu soalan pemerhatian. Baik, untuk soalan pemerhatian, selalunya pelajar-pelajar akan menjawab soalan-soalan ataupun menjawab seperti mana yang cikgu terangkan ataupun cikgu ajar. Tetapi kali ini cikgu cuba untuk mudahkan bagi pelajar-pelajar yang lemah, iaitu yang pertama, pemerhatian ni adalah kita catatkan apa yang diperhatikan ataupun dapat dilihat pada keputusan akhir eksperimen. Contohnya bila kita tengok soalan yang pertama pemerhatian, pelajar-pelajar perlu catat apa yang diperhatikan atau dapat dilihat pada keputusan akhir eksperimen. Contohnya, kita tengok soalan yang pertama, rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap pengaratan bagi alloy dan logam. Jadi nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen tersebut. Jadi pelajar-pelajar hanya perlu melihat kepada hasil keputusan. Contohnya untuk paku keluli. Paku keluli dia akan menjadi tidak berubah warna. Manakala untuk paku besi akan berlaku perubahan, iaitu paku berubah warna. Jadi jawapan pemerhatian untuk anak-anak pelajar ataupun pelajar-pelajar perlu hanya menyatakan apa yang kamu lihat, apa yang pelajar-pelajar lihat daripada hasil eksperimen. Salah satu daripada dua contoh tadi, dua pemboleh ubah manipulasi tadi. Contohnya paku keluli. Paku keluli, pelajar-pelajar tengok paku tidak berubah warna, manakala paku besi yang direndam dengan air garam berubah warna. Jadi nyatakan saja pemerhatian apa yang dilihat oleh anak-anak pelajar. Contoh pertama iaitu paku keluli tidak berubah warna. Bila anak-anak pelajar lihat saja paku keluli, kita terus dapat tahu bahawa paku ini tidak berubah warna. Jadi itulah jawapan pemerhatian. Ataupun anak-anak pelajar nak ambil jawapan daripada paku besi. Apa yang anak-anak pelajar lihat? Paku besi berubah warna. Jadi masukkan saja pemerhatian ini ke dalam jawapan. Mudah kan? Baik. Sebelum ini mungkin anak-anak pelajar belajar di sekolah dengan jawapan yang panjang. Contohnya jawapan yang ketiga cikgu beri, paku keluli tidak berubah warna manakala paku besi berubah warna. Jadi untuk pelajar-pelajar yang lemah, jangan takut bila melihat soalan pemerhatian, jawab saja apa yang kamu lihat. Contohnya paku keluli tadi tidak berubah warna. Jadi itulah jawapan pemerhatian kamu. Begitu juga dengan, ataupun kamu
nak jawab untuk paku besi, pemboleh ubah manipulasi kedua, kamu nak jawab paku besi berubah warna. Itulah jawapan pemerhatian. Baik. Jadi kita cuba untuk soalan seterusnya, yang mana cikgu ambil daripada soalan-soalan daripada negeri-negeri lain. Inilah modul yang cikgu cuba ketengahkan, iaitu kita cuba menguasai dengan ambil soalan-soalan daripada negeri lain, dan kita cuba, mungkin kita cuba 5 negeri ataupun 6 negeri, ataupun di sekolah adik-adik ataupun cikgu boleh laksanakan mungkin 10 soalan daripada negeri, sehinggalah anak-anak pelajar akan menguasai soalan ini. Baik, untuk soalan pertama kita tengok daripada soalan percubaan daripada negeri Kedah. Rajah 2.1 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji tahap pencemaran air di dalam sampel air yang berlainan. Jadah 2 menunjukkan keputusan eksperimen. Jenis sampel air perigi. Masa larutan metilina biru meluntur ialah 35 minit. Air sungai. Masa larutan metilina biru meluntur ialah 5 minit. Dan air kolam. Masa larutan metilina biru meluntur ialah 20 minit. Jadi apakah pemerhatian yang boleh kita laksanakan ataupun boleh kita jawab? Boleh cikgu tanya Solehah boleh jawab dengan kaedah yang cikgu beri tadi? Saya cuba. Ya. Sampel air sungai mengambil masa selama 5 minit untuk larutan metilina biru melarut. Okey. Soalan apa seterusnya, cuba jawab untuk Ainin pula. Macam mana jawapan Ainin? Untuk jawapan saya, masa metilina biru meluntur untuk air perigi lebih lama. Okey, baik. Jadi apa yang Ainin dan juga Solehah lihat daripada jadual. Jadi daripada jadual kita terus boleh bagi jawapan, iaitu masa larutan metilina biru meluntur untuk air perigi lebih lama. Itu saja untuk jawapan. Ataupun mungkin seperti Ainin bagi tahu tadi, masa metilina biru meluntur untuk air sungai paling cepat. Baik, itu jawapan yang boleh kita gunakan terus tanpa melihat ataupun berfikir panjang, hanya melihat daripada keputusan, kita boleh menjawab soalan pemerhatian dengan mudah. Baik, untuk soalan kedua pula, daripada soalan Negeri Sembilan. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat kekerasan antara alloy dan logam tulennya. Jadah 2 menunjukkan keputusan eksperimen. Jenis bongkah kuprum, diameter lekuk 5 mm. Manakala jenis bongkah gangsa, diameter lekuk ialah 2 mm. Berdasarkan jadual di atas, tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Mungkin cikgu tanya pada Nasuha. Pemerhatian dia, diameter lekuk kuprum lebih dalam. Okey, baik. Jadi dekat sini kita boleh jawab diameter lekuk bongkah kuprum lebih besar. Okey. Kita tengok lebih besar kan diameter dia. Diameter kita tahu besar lah kan. Okey. Manakala ataupun kita nak letak gangsa, untuk diameter lekuk gangsa lebih kecil. Kan? Dia berikan iaitu diameter. Baik, seterusnya soalan percubaan untuk Negeri Sembilan. Rajah 3 menunjukkan pemerhatian bagi eksperimen mengkaji kesan kepekatan antibiotik penicillin terhadap pertumbuhan bakteria. Cakra kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin 10% dan cakra kertas turas yang direndam di dalam larutan penicillin 30%. Kalau kita melihat daripada gambar rajah ini, yang mana lebih besar? Kawasan jernihnya? Kawasan mana yang lebih besar? Iaitu cakra kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin 30%. Baik. Jadi dengan soalan ataupun dengan perhatikan saja daripada soalan, kita terus boleh jawab soalan.
Baik, cuba Solehah jawab soalan untuk soalan yang kedua daripada Negeri Sembilan. Cakra kertas turas yang direndam di dalam larutan penisilin 30% menghasilkan kawasan jenis paling luas. Okey, baik. Itu jawapan daripada Solehah. Kita tengok jawapan sebenar ialah betul lah. Kawasan jernih pada cakra turas yang direndam di dalam penisilin berkepekatan 30% lebih luas. Okey, kita salin balik. Kita nampak kawasan jernih pada cakra turas yang direndam di dalam penisilin berkepekatan 30%, apa yang kita perhatikan? Lebih luas. Ataupun kita nak jadikan soalan ataupun pemerhatian kita yang pertama tadi, iaitu kawasan jernih pada cakra turas yang direndam dalam penisilin berkepekatan 10%, boleh juga, tetapi kita perhatikan dia lebih kecil. Itu pun boleh jadikan jawapan. Baik. Soalan yang ketiga daripada Pahang. Baik. Cuba jawab. Nasuha. Raja 4+1 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien pada anak benih selepas 2 minggu. Selepas 2 minggu, kita lihat larutan kultur lengkap berdaun hijau, manakala larutan kultur tanpa nitrogen berdaun kuning. Jadi nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Baik, jadi sebelum cikgu lupa, untuk anak-anak pelajar, jangan takut untuk conteng soalan-soalan yang diberikan di dalam kertas soalan SPM nanti. Catatkan apa yang kamu lihat, pemboleh ubah ataupun kamu lihat apa yang kamu perhati, catatkan ataupun conteng kertas soalan itu. Contohnya kalau kamu lihat pemboleh ubah dimanipulasi, catatkan pemboleh ubah manipulasi ataupun PM. Pemboleh ubah bergerak balas, kamu letakkan PB. Pemboleh ubah dimalarkan, kamu letakkan PMR. Jadi kamu boleh conteng. Baik, untuk Nasuha, cuba jawab soalan ini berdasarkan rajah tadi. Nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Pemerhatiannya, daun berwarna hijau dalam kultur lengkap. Okey. Jawapan Nasuha iaitu daun berwarna hijau dalam larutan kultur lengkap. Betul lah. Baik. Ataupun kamu nak letak untuk larutan tanpa kultur tanpa nitrogen. Boleh juga. Daun berwarna kuning dalam larutan kultur tanpa nitrogen. Boleh dijadikan jawapan juga. Okey. Jadi ada dua jawapan yang kita, ataupun lebih jawapan, tapi kita ambil satu saja yang mana mudah. Baik. Dan terakhir, soalan seterusnya iaitu soalan percubaan daripada Putrajaya. Raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan logam tulen berbanding dengan alloy. Okey, paku besi tadi dan juga paku kloli. Yang mana kita laksanakan eksperimen. Apakah pemerhatian bagi eksperimen ini selepas 1 minggu? Mungkin Ainin nak jawab. Untuk pemerhatian, saya jawab paku besi berubah warna. Okey. Paku besi berubah Warna. Baik. Jadi, betul lah, paku besi berubah warna. Manakala, ataupun jawapan yang kedua kita boleh buat, paku keluli tidak berubah warna. Baik, anak-anak pelajar, itulah contoh soalan pemerhatian. Dengan jawapan yang mudah, cikgu harap anak-anak pelajar boleh menjawab soalan ini dengan tenang dan juga meyakinkan. Baik. Okey bang. Okey, baik anak-anak pelajar. Tadi cikgu terangkan tentang pemerhatian. Jadi kita boleh jawab macam mana kita menjawab soalan pemerhatian, iaitu dengan kita melihat apa yang kita perhatikan sahaja, itulah adalah jawapan. Baik, jika anak-anak pelajar ataupun pelajar melihat soalan seterusnya, ada soalan yang antaranya adalah menyatakan inference. Apakah maksud inference sebenarnya? Bahasa mudahnya adalah kita berikan alasan ataupun sebab kepada pemerhatian ataupun keputusan akhir eksperimen tadi. Tadi kita melihat pemerhatian.
contohnya kita tengok tadi soalan pertama, soalan kedua, soalan tiga, kita nyatakan pemerhatian. Untuk inferen pula, kita hanya nyatakan saja mengapa dia berlaku ataupun mengapa dia berlakunya keputusan itu. Jadi kita boleh faham bahawa inferen ni adalah menyatakan alasan ataupun sebab kepada pemerhatian tadi. Baik, kita tengok contoh. Raja di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap pengaratan bagi aloi dan logam. Kita tengok, kalau kita tengok pemerhatian kita tadi, paku keluli tidak berubah warna, manakala paku besi berubah warna. Jadi untuk inferen, kita perlu nyatakan kenapa paku keluli ini tidak berubah warna, ataupun kita nyatakan kenapa paku besi ini berubah warna. Okey, jadi pemerhatian tadi ialah paku keluli tidak berwarna, cikgu ambil daripada paku keluli, maka sebabnya adalah kerana. Okey, kita kena letak jawapan kerana paku keluli lebih tahan karat. Sebab apa kita tengok? Kenapa dia tidak berubah warna? Kalau kita tengok paku keluli, kita boleh fikirkan dengan secara logik, kerana paku keluli lebih tahan karat sebab dia alloy kan. Bila dia alloy, dia lebih tahan karat. Ataupun yang kedua, kita boleh tengok pada soalan kita tengok apakah kehendak soalan. Contohnya kalau kita tengok dari segi ketahanan ataupun pengaratan, kita boleh jawab soalan berdasarkan soalan tadilah. Okey, jadi paling mudah kita nyatakan sahaja kenapa dia tidak berubah warna. Kerana paku keluli lebih tahan karat. Begitu juga jika paku besi. Okey, cikgu bagi jawab contoh pemerhatian paku besi pula. Okey, paku besi berubah warna. Sebab apa berubah warna? Kerana paku besi tidak tahan karat. Okey, itu jawapan dia. Baik, kita cuba tengok soalan untuk soalan percubaan daripada negeri Kedah. Tadi kita tengok pemerhatian untuk soalan ini. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji tahap pencemaran air dalam simpan air yang berlainan. Tadi rakan-rakan kamu telah menjawab masa larutan metalina biru meluntur untuk air perigi lebih lama. Jadi kenapa? Kenapa dia lebih lama? Itu persoalan yang perlu kita jawab. Kalau untuk inferen, kita kena jawab kenapa lebih lama, ataupun kenapa lebih cepat masa larutan metalina biru tadi meluntur. Baik, mungkin cikgu nak tengok soalan jawapan daripada Solehah. Masa air metalina biru cikgu nak inferen je ke? Boleh nyatakan pemerhatian dan juga inference. Masa air metalina biru sungai lebih cepat kerana air sungai lebih tercemar. Okey Baik, jawapan Solehah tadi, masa larutan metalina biru meluntur untuk air sungai lebih cepat kerana sebab apa? Dia lebih tercemar. Kita tahu bahawa larutan metalina biru ini untuk kita tahu adakah air tadi tercemar ataupun tidak. Jadi bila cepat terus bertukar pada warna biru, maksudnya dia tercemar. Baik, jadi kita boleh bagi jawapan masa metalina biru meluntur untuk air pergi lebih cepat tadi kerana lebih tercemar. Ataupun kita boleh tengok kepada air perigi, masa metalina biru meluntur untuk air perigi lebih lama kerana tahap pencemaran air perigi paling rendah. Okey, itu jawapan. Okey, ada dua jawapan boleh. Yang pertama boleh air sungai tadi boleh, ataupun air perigi boleh, air kolam pun boleh. Okey. Jadi cuma nyatakan kenapa masa metalina biru meluntur tadi kalau lebih lama sebab apa, kalau lebih cepat sebab apa. Itu maksud inference. Baik, soalan yang kedua daripada Negeri Sembilan. Raja 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan antara alloy dan logam tulen. Kita tengok jenis bongkar kuprum tadi, diameter lekuk dia lebih besar
gangsa lebih kecil. Jadi jawapan untuk inferen boleh cikgu minta Ainin jawab. Kalau untuk pemerhatian saya jawab diameter lekuk gangsa lebih kecil. Kalau Ya. untuk inferen kerana gangsa lebih keras. Okey, baik. Jadi kita tahu bahawa bila dia kecil, kalau kita tengok soalan menyiasat kekerasan antara alloy. Jadi kita boleh jawab gangsa ini dia lebih keras. Ataupun kalau tengok kuprum, kalau lebih besar maksudnya kuprum kurang keras. Okey, kita boleh tengok daripada soalan untuk menyiasat kekerasan kan. Jadi kita boleh nyatakan inferen tadi disebabkan oleh kuprum tadi. Kenapa dia lebih besar? Sebab dia kurang keras. Ataupun kenapa gangsa dia lebih kecil diameter dia? Sebab dia lebih keras. Okey, itu jawapan untuk inferen. Baik, soalan seterusnya daripada Negeri Sembilan juga. Saya tengok tadi daripada cakra kertas turas yang direndam dalam larutan penisilin 30% dan juga cakra kertas turas yang direndam di dalam larutan penisilin 10%. Jadi pemerhatian kita tadi, kita nyatakan bahawa cakra kertas turas yang direndam di dalam larutan penisilin 30% lebih luas. Jadi inferen dia mesti ada kerana apa? Boleh Nasuha jawab? Kerana kepekatan antibiotik yang tinggi mengurangkan pertumbuhan bakteria. Okey, baik. Kerana bang, stop. Okey, baik. Soalan ini cikgu minta Nasuha untuk jawab. Kalau kita tengok tadi, pemerhatian kita adalah cakra kertas turas yang direndam di dalam larutan penisilin 30% lebih luas, kawasan jernih. Jadi kenapa? Ataupun berikan sebab kenapa kawasan jernih itu lebih luas. Okey, Nasuha boleh jawab? Kerana larutan penisilin pekat 30% dapat mengurangkan pertumbuhan bakteria. Okey, baik. Jadi, kerana larutan penisilin berkepekatan 30% tadi menyebabkan pertumbuhan bakteria berkurang ataupun merencatkan pertumbuhan bakteria. Baik. Jadi jawapannya betul. Baik. Seterusnya soalan daripada Pahang. Eksperimen tadi kita tengok dah, pemerhatian kita adalah untuk daun hijau, larutan kultur lengkap maka akan berdaun hijau. Okey, itu pemerhatian. Lagi bagaimana pula dengan inferennya? Kenapa larutan kultur lengkap berdaun hijau manakala larutan kultur tanpa nitrogen jadi menjadi daun kuning? Okey, Solehah boleh jawab? Pemerhatian untuk daun kuning cikgu. Okey, boleh. Kerana tumbuhan dalam larutan kultur tu tidak lengkap. Larutan kultur tanpa nitrogen tidak lengkap. Tidak lengkap. Ada jawapan lain untuk soalan ni? Mungkin Ainin nak jawab? Saya jawab yang daun hijau. Okey. Kerana tumbuhan dalam larutan kultur lengkap hidup subur. Okey. Jadi kita dapat lihat kenapa dia berdaun hijau. Kerana tumbuhan ini subur. Baik. Daun berwarna hijau, kalau kita tengok jawapannya, daun berwarna hijau di dalam larutan kultur lengkap kerana tumbuhan hidup subur dalam kultur lengkap. Baik, terima kasih kepada Solehah menjawab. Baik. Seterusnya soalan daripada Putrajaya. Okey. Raja satu tadi kita dah tengok, yang mana pemerhatian kita nyatakan bahawa paku besi ini lebih berubah warna. Sebab apa dia berubah warna? Okey, Nasuha cuba jawab kenapa dia berubah warna? Kalau kita katakan paku besi tadi, kerana tahan terhadap kakisan. untuk paku besi. Kerana tidak tahan terhadap kakisan. Okey, baik. Paku keluli tidak berubah. Paku besi kalau kita tengok tadi, bang ulang bang, sorry, silap.
Baik, jadi bila kita tengok paku keluli, dia tidak berubah warna. Sebab apa tadi? Nasuha bagi tahu. Paku keluli kerana tahan terhadap kakisan. okey, tahan terhadap kakisan. Betul ya? Paku keluli tidak berubah warna kerana paku keluli tahan kakisan. Dekat mana dia nak ambil kakisan ni? Kita tengok kepada soalan tadi. Raja satu menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan. Jadi kita boleh jadikan jawapan daripada pemerhatian tadi, kenapa dia berubah warna? Tidak berubah warna kerana paku keluli tahan terhadap kakisan. Baik.